Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 15 Ogos 2024. Kita ke berita utama, jenazah Allahyarham Muhammad Nizar Afam Mokhtar 23 tahun disahkan tidak mengalami sebarang kecederaan dan polis masih meneruskan siasatan sebagai kematian mengejut SDR. Namun Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata punca kematian masih lagi disiasat. Terdahulu Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dilaporkan berkata pihaknya masih menunggu laporan tersebut untuk menentukan jika terdapat sebarang unsur jenayah yang dikaitkan dengan kematian Nizar Afam. Berikutnya laporan bedah siasat diperlukan untuk membantu siasatan polis selain keterangan daripada saksi kejadian. Dalam pada itu, mayat Allahyarham yang ditemukan di Sungai Kelang petang semalam telah selamat dikebumikan di Tanah Perguruan Islam Kampung Felda, Bukit Ceraka, Puncak Alam petang tadi. Sebelum itu, jenazah Allahyarham telah selamat disembayangkan pada kira-kira pukul 6.10 petang tadi di Masjid Puncak Alam. Difahamkan ven jenazah daripada Masjid Puncak Alam membawa keluar jenazah daripada unit perubatan forensik Hospital Shah Alam HSA kira-kira pukul 5.03 petang. Di samping itu, proses bedah siasat tubuh Allahyarham dipercayai selesai kira-kira pukul 4 petang tadi sebab proses itu bermula pukul 11.15 pagi. Lebih 20 ahli keluarga serta rakan Allahyarham berkumpul di HSA sejak pukul 8 pagi menunggu proses bedah siasat selesai serta mahu mengikuti perkembangan kes berkenaan dengan lebih dekat. Semalam, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan mengesahkan mayat seorang lelaki ditemui sekitar jambatan Sungai Kelang adalah Nizar Afam yang dilaporkan hilang selepas berjoging di Stadium Sultan Sulaiman kemarin. Pengesahan itu dibuat menerusi jersey yang dipakai ketika mayat itu ditemui. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke rumahnya di Pekan Beranang sejak Isnin lalu. Laporan kehilangan pelajar Raisha Rashika Muhammad Rashdan telah dibuat oleh keluarganya pada pukul 10.03 malam. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrul Abdul Yusuf berkata laporan tersebut dibuat keluarga remaja itu selepas gagal dikesan keberadaannya. Pada hari sama, pelajar berkenaan dikatakan pulang lewat ke rumahnya sebaik tamat sesi persekolahan. Beliau berkata ibu remaja berkenaan kemudian mencari anaknya sebelum menemukan Raisha di kawasan Beranang kira-kira pukul 6.40 petang. Namun remaja berkenaan tidak mahu pulang ke rumah sebelum bertindak melarikan diri. Mengulas selanjut, Nazrul memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan pelajar ini untuk tampil di mana-mana balai polis berdekatan atau menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang di talian 0389114222. Polis mengesahkan suspek yang membawa kerambit ketika perlawanan bola sepak baru-baru ini adalah suspek sama terbabit kejadian membaling bom petrol di sebuah pusat hiburan pada 9 Mei lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata perkara itu disahkan menerusi hasil siasatan, rakaman percakapan saksi, rakaman televisyen litar tertutup CCTV dan pengecaman. Beliau berkata sesulan itu suspek berusia 22 tahun itu akan dituduh esok masing-masing mengikut Seksyen 6 Akta Bahan Kakisan Senjata Berbahaya, Seksyen 336 Perbuatan Membahayakan Nyawa dan Keselamatan Orang Lain dan Seksyen 435 Perbuatan Khianat dengan Api. Dahulu, pemain bola sepak amatur itu dikesal membawa senjata tajam dipercayai kerambit ke dalam padang ketika berlaku perselisihan faham dalam perlawanan bola sepak di Pusat Bola Sepak KLFA pada 4 Ogos lalu. Dalam kes berasingan sebelum ini, tular video CCTV di laman media sosial yang memaparkan 4 individu menaiki 2 motosikal membaling bom petrol di depan pusat hiburan pada 9 Mei lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan remaja yang menyamar menjadi doktor di Hospital Sultan Idris Shah Serdang baru-baru ini sempat melakukan prosedur rawatan termasuk memberikan perseksi ubat kepada pesakit. Timbalan Menterinya Datuk Lukanisam Awang Sauni berkata perkara tersebut masih dalam siasatan dan pihak tidak menerima laporan seumpama itu. Lukanisman berkata fizikal bangunan hospital itu yang besar dan kompleks menyukarkan petugas untuk mengecam setiap orang apatah lagi dengan jumlah kaki tangan yang banyak. Menurut beliau, penyamar doktor berusia 14 tahun itu sememangnya didapati sering berlegar di hospital berkenaan tetapi tidak melakukan sebarang prosedur perubatan.
Lebih hebat apabila remaja terbabi turut mempunyai pas kerja dan mampu mengakses komputer selain turut membuat rondaan di ward-ward hospital berkenaan persis seorang doktor sebenar selama 2 bulan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Tulisan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Suspek kes solat isteri ke dalam gaung di kilometer 31.2 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli, Gerik pada 27 Julai lalu akan dituduh esok. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata lelaki berusia 39 tahun itu akan didakwa dengan 2 pertuduhan di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar. Tertuduh akan dituduh di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah dan Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Menerusi laporan media pada 1 Ogos lalu, seorang wanita berusia 32 tahun menempuh pengalaman menakutkan apabila nyaris maut di tangan suami sendiri selepas dicekik sebelum ditolak ke dalam gaung. Kejadian berlaku ketika wanita terbabit di bawah suspek di tempat kerjanya di Kuala Lumpur atas alasan mahu pulang ke kampung halamannya di Kelantan. Sepanjang perjalanan berlaku pertengkaran antara mereka di mana suspek bertindak mengukut mahu membunuh mangsa menggunakan sebilah pisau dan mencekiknya sebelum menolak wanita itu jatuh ke dalam gaung. Mangsa yang cedera bagaimanapun telah merangkak naik ke bahu jalan dan ditemukan orang awam yang kemudian melaporkan kepada polis. Jangan sibuk hal aku. Demikian peringatan isteri kepada pelawak Syuk Syahal Farah Saleh yang meminta pelakon Ikram Lizli agar tidak campur tangan urusan rumah tangganya. Difahamkan amaran terbuka itu diluahkan selepas Ikram atau nama sebenar Muhammad Ikram Lizli Muhammad Saipuddin, 42 tahun, tampil mempertahankan Syuk selain meminta netizen tidak mempercayai sebelah pihak sahaja. Sebelum ini, menerusi perkongsian Instagram, Ikram berharap orang ramai tidak mudah percaya bulat-bulat dengan kenyataan didedahkan Farah yang didakwa mencurigakan. Wanita terbabit dilihat memberi bayangan bahawa rumah tangganya dengan Syuk berantakan apabila suaminya dikatakan sebagai kaki perempuan dan tidak mahu mengubah sikap buruknya yang lain. Kita ke berita dunia. Dewan Perwakilan Rakyat Thailand akan bermesyuarat pada hari Jumaat untuk mengundi Perdana Menteri baru berikutan perintah Mahkamah memecat Srettha Thavisin pada hari Rabu lalu. Setiausaha Agung Dewan Arpad Sukanut berkata Speaker Dewan Rakyat Wan Muhammad Nur Mata menghantar notis kepada semua ahli parlimen pada petang Rabu memanggil mereka untuk bersidang. Wisu Chainarun, Ketua Whip Kerajaan dari Parti PU Thai berkata, wakil daripada Parti Kerajaan dan Pembangkang serta Kabinet Sementara bersetuju undian perlu diadakan secepat mungkin. Dengan Srettha diketepikan, pemimpin gabungan PU Thai mempunyai 2 pilihan lagi, Ketua Parti Pektong Tran Sinawatra dan Chai Kasim Nittisiri. Untuk menjadi Perdana Menteri, calon memerlukan sokongan lebih separuh daripada 493 ahli parlimen semasa atau 247 undi.
Seorang gadis mengalami kecederaan di kepala selepas selanggar tiang di pintu gerabak kereta api yang sedang bergerak ketika cuba merakam kandungan untuk media sosial. Kejadian itu berlaku pukul 3.15 petang ketika kereta api tempatan bernombor 452 dalam perjalanan dari Sungai Golok menuju Nakhon Si Thammarat pada 5 Ogos lalu. Ketua Pejabat Kabinet Kereta Api Negeri Thailand, Ekaraj Shirayapong berkata kelajuan kereta api yang rendah pada masa kejadian mungkin mengurangkan tahap kecederaan mangsa. Penumpang itu segera dibawa ke Hospital Patah Halung untuk mendapatkan rawatan dan laporan awal hospital menunjukkan dia mengalami kecederaan ringan di jari dan bengkak di kepala. Ujian X-ray otak mendapati terdapat benjolan di kepala mangsa tetapi bernasib baik kerana tiada kecederaan dalaman dan doktor kemudian membenarkannya pulang ke rumah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, seramai 16,000 daripada 300,000 pekebun kecil di kawasan Semenanjung telah memohon bantuan tunai budi agri komoditi sebanyak RM200 sebulan yang dilaksanakan kerajaan susulan pelaksanaan pelarasan subsidi diesel setakat kemarin. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata jumlah itu dilihat jauh lebih rendah berbanding bilangan keseluruhan pekebun kecil berikutan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi golongan tersebut. Menurutnya, pihak kementerian turut dimaklumkan bahawa ada dalam kalangan pekebun kecil tidak mendapat maklumat berhubung budi agri komoditi dan pihaknya mengambil pendekatan untuk turun padang membantu pekebun kecil mendaftar budi agri komoditi. Mengulas lanjut, Johari memberitahu pihaknya menganggarkan seramai 300,000 pekebun kecil yang mengusahakan ladang kelapa sawit, kenaf, getah, koko dan lada di kawasan Semenanjung. Pelarasan gaji penjawat awam dijangka merangsang pertumbuhan ekonomi Malaysia serta memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS terutama dalam sektor hartanah dan runcit. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata beliau percaya pelarasan gaji yang bakal diumumkan pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi impak berganda kepada pasaran. Menurut Korming, Kerajaan Madani juga terus komited memupuk pertumbuhan ekonomi yang komprehensif dan mampan menerusi pelbagai langkah dasar bagi memastikan semua sektor serta industri mendapat manfaat daripada kemakmuran ekonomi. Anwar dijangka membuat pengumuman penting mengenai sistem saraan perkhidmatan awam SSPA pada Majlis Amanah Perdana Perkhidmatan Awam MAPPA ke-19 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya esok. Berita sukan atlet powerlifting negara Boni Bunyau Gustin mahu mempertahankan pingat emas dan mengintai peluang untuk sekali lagi memecahkan rekod dunia pada Sukan Paralimpik Paris 2024 yang bermula 28 Ogos hingga 8 September depan. Boni sebelum ini mencipta sensasi apabila memecahkan rekod dunia bagi kategori atas 72 kg di kejohanan Piala Dunia Powerlifting Para di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE selepas mengangkat 230 kg untuk merangkul emas pada Jun 2021. Atlet berusia 25 tahun itu juga memenangi pingat emas di Paralimpik Tokyo 2020 dengan angkatan terbaiknya 218 kg sekaligus memecahkan rekod tamasya yang sebelum ini dipegang atlet Iraq Rasul Mohsin dengan 217 kg yang dilakukan ketika di Paralimpik Rio 2016. Ketika ini, pencabar utama Boni adalah Donato Telesca apabila difahamkan atlet dari Itali itu berjaya melakukan angkatan seberat 220 kg. Selain Boni, kem powerlifting diwakili Nicodemus Manggoy Moses dalam kategori atas 67 kg dan Jong Yiki atas 107 kg. Kylian Mbappe mempamerkan sengat dengan menghadiahkan trofi Piala Super Eropah selepas menewaskan Atalanta 2-0 di Stadium Nasional Warsaw, Poland awal pagi tadi.
Pada perlawanan itu, skuad The Galacticos tidak mempunyai masalah untuk menjulang trofi berprestij Eropah itu buat kali ke-6 dengan meraih gol hasil penyudah Federico Valverde dan Mbappe. Menurut pengendali Real Madrid, Carlo Ancelotti, penyerang antarabangsa Perancis itu telah menunjukkan kualiti sebenar di atas padan dan kini mencabar Mbappe untuk kekal konsisten pada kempen musim baharu nanti. Sementara itu, Ancelotti mengakui turut berbangga apabila berjaya menyamai rekod pengendali Real yang terbanyak menjulang trofi kompetitif setaraf dengan legenda Miguel Munoz selepas meraih piala ke-14 peribadinya bersama The Galacticos. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 16 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan update Usaha Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.